Selepas perkataan ya ayyuhallazina amanu, biasanya ada arahan-arahan besar yang Allah nak sampaikan pada manusia. Dan arahan besar itu, kata ulama, satu di antara dua, sama ada arahan itu kena buat atau kena tinggalkan. Dia mesti salah satu lah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin wa sayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Alhamdulillah ta'ala, kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan keizinan daripadanya kita dapat sama-sama berhimpun sekali lagi pada pagi ini. Mudah-mudahan diberkati dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Muslimin dan muslimat sekalian, insya-Allah pada pagi ini seperti biasa kita akan sambung perbahasan kita menggunakan kitab Al-Azkar. Sambungan bacaan di dalam kitab lama muka surat 698 pada surah Al-Hujurat ayat yang ke-11, haram menghina dan mengolok-olokkan orang Islam. Muka surat 698. Kitab lama. Kitab lain 567 621. 567 621 698. Masih lagi di bawah tajuk haram menghina dan mengolokkan orang-orang Islam. Firman Allah surah Al-Hujurat ayat yang ke-11 surah nombor 49. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Sadaqallahul azim. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman.
Baik. Dalam Quran sering kita baca dan kita jumpa perkataan ya ayyuhallazina amanu. Terlalu banyak, mungkin ratusan kali pengulangan ya ayyuhallazina amanu. Dan kalau kita tengok sedikit dalam ilmu tafsir, kalimah ya ayyuhallazina amanu adalah satu kalimah di dalam bahasa Arab yang diguna pakai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memanggil orang-orang beriman dengan nada panggilan yang paling halus dan paling lembut. Orang yang mengaji bahasa Arab mungkin dia boleh faham perkataan ya ayyuhallazina amanu. Maksudnya faham di sini, maksud saya faham secara mendalam. Maknanya panggilan itu panggilan yang dipanggil mendayu lah. Allah panggil kita mendayu-dayu macam tu. Dan yang kedua, kita kena ingat setiap kali kita baca Quran, kita jumpa perkataan ya ayyuhallazina amanu. Ulama sebut ada benda besar yang Allah nak bagi tahu pada manusia selepas kalimah itu. Selepas perkataan ya ayyuhallazina amanu, biasanya ada arahan-arahan besar yang Allah nak sampaikan pada manusia. Dan arahan besar itu, kata ulama, satu di antara dua, sama ada arahan itu kena buat atau kena tinggalkan. Dia mesti salah satu lah. Jadi dalam ayat kita baca Al-Hujurat tadi, ceritanya kena tinggal, kena jauhkan, jangan dibuat. Itu arahan besar yang Allah letak dalam ayat yang kita bacakan tadi. Baik, Allah sebut, wahai orang-orang beriman, janganlah suatu kaum memperolok-olokkan kaum yang lain. Jangan mempersenda satu kaum dengan kaum-kaum yang lain atau satu bangsa dengan bangsa yang lain. Boleh jadi, kata Allah, mereka itu lebih baik dari mereka yang mengolok-olokkannya. Dan jangan pula wanita-wanita mengolokkan wanita yang lain. Boleh jadi mereka lebih baik dari wanita yang mengolokkan itu. Dan janganlah kalian mencela diri sendiri, dan jangan pula kalian memanggil dengan gelaran-gelaran yang buruk. Tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, ada beberapa arahan besar yang Allah keluarkan dalam ayat tadi, yang arahan itu dalam bentuk kita mengelak atau kita menjauhkan atau kita jangan buat. Yang pertama, dalam kelompok yang lebih besar, Allah pesan jangan kita menghina suatu kaum, suatu bangsa. Sebab bangsa ni Allah yang buat. Baik nama dia bangsa Melayu ke, India, Cina, Kadazan ke apa benda sekalipun, Mak Saleh ke apa, itu Allah yang buat. Dan bangsa ni tak boleh ubah sampai kita mati. Kalau tuan-tuan depan saya ni orang Melayu, itu je lah. Tak usah berangan nak tukar jadi Arab ke, Spain ke, tak payahlah. Memang tak ada harapan Pak Kaya ni. Jadi bangsa ni tak boleh ubah dah. Dia tak boleh ubah. Dia memang kekal sampai kita mati. Jadi Islam ajar kita jangan kita mempersenda-sendakan bangsa lain. Sebab kaedah yang Allah letak boleh jadi. Sebab biasa benda tu memang macam tu lah. Boleh jadi yang disenda itu lebih baik dari yang mempersenda.
Contohlah, kita senda bangsa B. Bangsa kita belum tentu elok lagi. Tantah B tu lebih bagus. Yang kita senda-senda tadi tu, itu lebih baik daripada bangsa kita. Maksudnya gitulah. Tapi selalunya itu yang akan jadinya. Bila senda sebenarnya kita tu teruk sebenarnya. Kan, yang kita sendakan bangsa lain tu kadang-kadang mereka tu lebih hebat pada kita. Yalah, kalau kita cerita, kalau bukan dari sudut agama, maksud dia mungkin mereka tu lebih hebat dari sudut keduniaannya, teknologinya, kerajinannya, macam tu lah. Jadi tak usah hina lah. Kunci dia, jangan hina bangsa ke apa ke, tak usah. Kalau kita terhina, makna terlanjur menghina, maka cepat kita taubat, minta ampun dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, Allah pesan tadi, wala nisa. Dia special sikit, Allah letak orang perempuan. Agak-agak kenapa? Jawapan tu ada pada orang perempuan lah. Ya, saya tak nak urai, nanti kan kena marah pula. Jadi Allah kata, dan begitulah orang-orang perempuan juga, jangan pesenda wanita yang lain. Ni bukan orang perempuan sajalah, maknanya orang lelaki pun masuk sekali lah. Ya, nak sedapkan hati tu. Jadi semua masuk lah. Sebab ini Quran ni Quran, bukan saya reka ke apa, ini Quran. Allah sebut, Allah lebih highlightkan orang perempuan. Sebab mungkin mulutnya kan, mungkin. Jadi apa pun itu sebenarnya satu keberuntungan, satu penghormatan kepada orang perempuan daripada Allah. Itu sebenarnya, jangan kita pandang negatif pula. Apalah Allah ni asyik kami je kena. Dah pandang positifnya, Allah angkat darjat tu. Allah nak remind tu supaya kita jangan buat, sebab Allah sayang orang perempuan juga. Jadi sebab itu ada surah An-Nisa, tak ada surah Ar-Rijal. Kan? Kena bangga lah jadi orang perempuan. Jadi sebab itu tak kiralah lelaki ke perempuan ke, ceritanya jangan hina orang lain. Nanti kita akan jumpa hadis muka surat satu lagi itu, insya-Allah. Dan yang ketiga tadi, Allah Ta'ala sebut jangan mencela diri sendiri. Kadang-kadang kita ni suka menyalahkan diri kita sendiri. Buat suatu gagal, kita salahkan diri kita. Jangan. Sebab bila kita buat sesuatu, itu sebenarnya satu benda yang baik. Sebab bila kita berbuat sesuatu, itu namanya usaha. Kita usaha. Oh, aku nak ada modal sikit nak berniaga, jual burger. Sekarang kan hot burger kan, jual burger. Jadi bila gagal jual burger tu, jangan salahkan diri sendiri. Muhasabah diri boleh, tapi jangan salahkan, jangan hina aku ni memang. Kalau orang tak pandai main bola, panggil kaki bangku kan. Kalau orang tak pandai masak, dia panggil apa? Tangan bangku ke apa? Tak ada lah. Jadi jangan salahkan diri sendiri, aku ni memang keturunan tak erti masak lah apa, jangan. Dah, usaha tu dah bagus, tapi Islam ajar kita jangan suka menyalah dan mencela, menghina diri kita sendiri. Sebab kita kena ingat, tiap-tiap orang yang Allah cipta, dia ada kelebihannya masing-masing. Kita tak payah tengok jauh-jauh. Kita ada 4, 5, 6, 7, 8 orang anak. Tiap-tiap anak tu dia mesti ada kelebihan dia masing-masing. Yang takkan sama walaupun dia 6 beradik, dia 5 beradik, dia takkan sama. Kan? Yang nombor 1 ni dia minat bahagian akaun. Nombor 2 dia pandai bab repair ni. Entah mana dia belajar pun tak tahu. Ada skru rosak sikit, dia boleh tukar. Lampu tak menyala, dia pergi panjat, dia boleh menyala balik. Ada kelebihan tu. Kan? Yang nombor 3 pula, ni pula bahagian dia. Ada jenis gitu. Jadi, setiap orang Allah cipta ada kelebihan masing-masing. Cuma
kadang-kadang kita sedar kelebihan itu. Kita tahu kelebihan aku ni bagian-bagian. Kadang-kadang yang lebih hebat lagi, kita rasa benda tu biasa saja pada kita. Tetapi orang lain tengok itu satu yang hebat. Itu pula hebatnya. Macam kita lah masak gulai pucuk paku sedap. Kita rasa biasa je. Kan? Memang itu dah kerja rutin kita sebagai ibu ni, hari-hari masak. Bila ada makanan favourite tu, memang kita suka masak yang tu, contoh gulai pucuk paku ke apa kan, masak lemak ke apa. Kita rasa itu standard kita, biasa. Tapi orang makan sampai 3 pinggan. Dia kata terror Hajah masak. Tak ada, biasa-biasa je. Sedangkan benda tu sebenarnya itu satu kelebihan kita yang kita tak perasan. Kita rasa biasa saja, sedangkan orang lain tengok luar biasa. Jadi sebab itu sebenarnya di sini Islam nak ajar kita supaya tahu mensyukuri. Belajarlah bersyukur. Apa yang kita ada hari ini, jasad kita, fizikal kita, kelebihan kita, wa ima kekurangan kita, tak apalah. Itu yang Allah dah atur pada kita. Takkan kita ni nak lebih aja semua. Mesti ada kelemahan-kelemahan. Saya ada kelemahan saya sebagai Ustaz Rahim Nasir. Ustaz lain ada kelemahan dia sebagai dia tu sebagai ustaz. Bukan semua ustaz handal belaka dah. Mesti ada sedikit atau tidak banyak kelemahan yang ada pada kita. Jadi benda ni kita gaulkan elok-elok, kita rangkumkan baik-baik supaya dia boleh membentuk diri kita menjadi hamba Allah yang bersyukur, yang terbaik, hamba Allah yang hebat, hamba Allah yang cemerlang. Dan kemudian Allah sebut yang keempat tadi, wala tanabazu bil alqab. Jangan kamu meletakkan, memanggil dengan gelaran yang tidak baik. Gelaran-gelaran yang tidak elok, gelaran yang buruk. Panggil, yalah, saya nak sebut tak sedap kan. Gelaran yang tak elok lah, yang kita kena elakkanlah. Sebab itu Islam ni adalah satu agama yang mendidik kita dalam semua sudut dan semua ruang. Islam ni agama yang indah, dia jaga kita keseluruhan. Ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis silmi kafah. Kafatan ni maknanya keseluruhan, A to Z, daripada bangun tidur sampai tidur balik, tidur sampai bangun balik. Islam jaga kita semua sekali. Sebab itu kita kena ambil peluang-peluang yang masih Allah Subhanahu Wa Taala berikan pada kita supaya kita jangan tersasar. Kita jangan terlajak, kita jangan terpesong. Na'udzubillah. Sebab macam kita sebut banyak kali dah sebenarnya, kan, apa pun dalam hidup kita ni sebenarnya Allah itulah yang disebut Allahus Samad. Allah adalah sebaik-baik tempat pergantungan seluruh makhluk. Hebatnya Allah ni, semua makhluk tumpu dekat dia. Pagi tadi kita bangkit solat subuh, kita berdoa. Berapa bilion orang Islam yang berdoa serentak pagi tadi. Semua tuju dekat dia satu je. Sebab itu hebatnya dia. Semua dia boleh dengar, semua dia boleh atur, semua dia boleh urus. Kita ni tengok pihak KKM, Kementerian Kesihatan, kemudian MKN lah, Majlis Keselamatan Negara, menyusun atur masalah COVID ni. Kita pun pening tengok. Kita pun rasa, ya Allah, letih geng-geng frontliner ni kan. Penat kita tengok. Itu baru jaga Malaysia, yang penduduknya adalah 30 juta macam tu kan. Walaupun kes kita tidaklah sehebat kes di negara lain,
Yang paling hebat sekarang ni ialah India lah. Kes dia saja positif je dah cecah 2 juta. Mengalahkan Amerika Syarikat. Itu hari dia umum 1 juta. Pergi ke 2 juta tu dalam masa 3 minggu saja. Kita tak tahu, ialah mungkin negara dia besar kan. Tapi Wallahualam lah. Sebab kita ni, saya tengok rakyat Malaysia ni, disiplin dia boleh tahan lah. Disiplin kita tu agak tinggi. Sejak 1 Ogos dikuatkuasakan memakai pelitup muka di tempat awam yang agak sesak tu, kita memang ikut lah. Kan, isi minyak pun pakai mask. Ada yang makan wali lagi dalam kereta pun pakai mask. Dia seorang aja. Agak-agak sikit. Kan, tu betul-betul SOP. Saya pun tak lalu itu. Seorang kita je kan. InsyaAllah lah. Tak apalah, benda bukan dosa pun. Lemah tengok. Kan. Jadi kita ni SOP tu insyaAllah saya tengok rakyat kita ni okey lah. Kan. So itu kes kita di Malaysia ni yang positif hanya 1,900 lebih je. Betul? Bukan, sorry. 9,000 lebih. Kes di Malaysia ni 9,000 lebih saja setakat hari ni yang positif COVID. Yang meninggal baru 100 lebih, 128 macam tu kot, tak silap. 135. 125. Terlebih 4 orang pula. 125. Kan? Maknanya sikit. Kes pun ada dekat 10,000 saja. Negara lain dah juta, ratus ribu kan. Maknanya, yalah mungkin nisbah penduduk juga kan. Tapi nak sebut, disiplin dan SOP tu sangat penting. Hak lain tu memanglah bismillah tawakal. Tapi dalam bismillah tawakal tu aturan kena ikut lah. Mana boleh bismillah tawakal tak pakai mask ke apa kan, tengah-tengah ramai. Kecuali lah macam menteri kata, kita seorang-seorang je dekat tepi pantai. Tu tak payahlah pakai mask. Kan, orang tengok pun dia lemas jadinya kan. Sebab kita seorang, tak ada orang. Kita mancing seorang kat tepi pantai tu, pantai yang orang tak ada. Kan, tak payahlah pakai mask. Itu sedap, kena menteri kena beritahu. Sebab rakyat Malaysia ni dia lurus. Dia pembaris sikit. Kan, semua nak dimaskan je. Jadi sebab itu saya sebut tadi, benda ni sebenarnya apa yang Allah sebut tadi, dia nak latih kita kan. Dan sebenarnya tuan-tuan ibu-ibu, bila kita pakai mask tu, cuba beringat sikit. Kan, maksud saya beringat tu macam ni. Bila pakai mask tutup mulut, maknanya kurang lah bercakap. Kurang lah membawang kan. Mahalia apa semua tu kurang-kurangkan. Sebab dah tutup ni. Dalam tutup pun nak kan, dia nak tembak juga lagi tu. Tak usahlah. Benda tu dah simbolik dah tu. Kan, dah tutup mulut kan. Jadi kena jagalah, insya-Allah. Baik, kemudian Allah sebut surah Al-Humazah. Ayat yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wailul likulli humazatil lumazah. Wailun maksudnya celaka, atau sebahagian tafsir kata neraka wil. Ada satu neraka, nama dia neraka wil. Ada nama neraka Jahanam, ada nama neraka Sakor. Lagi apa? Neraka Khutamah. Banyaklah, macam-macam nama lah. Jadi, wailun di situ ada yang menterjemah neraka, wil. Ada yang banyak yang terjemah celaka lah. Makna celaka ni makna tak elok lah kan. Terlaknat, terhina. Bagi siapa? Ada dua. Yang pertama, kaki mengumpat. Yang kedua, kaki mencela. Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela. Tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, surah dalam Quran ada 114. 114. Ikut turutan Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, Nisa, Maidah apa semua tu.
Dalam 114 itu hanya ada 2 surah sahaja yang ayat pertama Allah terus mencelakakan manusia. Itu saya minta maaf lah bahasa dia gitu. 2 surah saja dalam Quran yang ayat pertama Allah tembak terus. Pertama, ayat kita baca tadi, surah Al-Humazah, ayat pertama, wailul likulli humazatil lumazah. Dan yang kedua, kata ulama, ialah surah Al-Mutaffifin, wailul lil mutaffifin. Celakalah orang-orang yang berniaga, yang mengurangkan timbangan dalam perniagaan, yang menipu. Seolah-olahnya, kata ulama, ini kita pinjam perkataan seolah-olah. Ya, kita pinjam perkataan wording seolah-olah tu sebab nak bagi faham. Seolah-olah macam. Dengar betul-betul ya. Bukan kita nak kata ke Allah tu. Kita pinjam perkataan seolah-olah. Macamlah Allah tak sabar sangat nak cela 2-3 golongan tadi dengan letak kalimah tu di tengah ayat atau ujung surah. Tengah surah atau ujung surah. Ayat 1 Allah lipat terus. Maknanya apa? 2 golongan tadi, pencela, pengumpat dan penipu dalam perniagaan, ini golongan yang sangat Allah tidak suka. Sebab itu ayat 1 Allah tembak siap dah. Kan? Kalau ikut relax lu, biar ayat 3, ayat 4 ke tak? Tak. Allah bagi terus. Walaupun surah lain ada Allah tembak juga, tapi ayat tengah, ayat ujung, ayat 8, 9 macam tu surah lain ada juga. Kan? Macam kita baca fawailul lil musallin. Surah Al-Ma'un tu. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Ujung sikit baru jumpa fawailul lil musallin. Celaka atau neraka wil lah bagi orang yang solat, yang lalai dalam ibadah solatnya. Macam tu. Tapi 2-3 puak ini Allah tembak awal-awal. Maknanya kita jangan masuk lah. Jangan masuk dalam senarai apa yang kita sebutkan tadi, pengumpat dan pencela, sebab dosanya sangat besar dan ianya melibatkan manusia. Sebab kita dah bincang dulu, bila melibatkan manusia ni dia memang masalah besar. Masalah besar di akhirat nanti. Sebab kita nak jumpa balik kan, nak minta maaf. Dunia tak sempat, maki kau-kau punya. Kan, viral-viral apa semua. Jadi, nak jumpa balik tak sempat. Panjang cerita dia. Jadi, sebab itulah agama ni sentiasa memberi remind kepada kita. Sebab itulah tahniah pada tuan-tuan, ibu-ibu dan semua sahabat yang menonton live pagi ni, yang mungkin tak dapat hadir. Ada jemaah kita tak dapat hadir sebab tak sihat hari ni, dia dapat tengok live aja. Kan, Alhamdulillah. Cuma nak sebut, untungnya kita ni, tahniah saya sebut tadi sebab kita ni seronok dan ialah rajin datang dan rajin mendengar tazkirah. Sebab Islam ni dia agama tazkirah, agama reminder, agama yang sering ingatkan. Sebab apa kena peringat hari-hari ni? Sebab kita ni jenis pelupa. Kita ni jenis tak ingat. Tanya ustaz apa mengajar semalam, tak ingat. Punya teruk level kita. Kan? Ustaz apa mengajar? Entah nama tak ingat ustaz, tapi yang gemuk sikit tu. Nanya kat aku macam tu. Dah, nama dah tak ingat pula dah. Dia ingat sifat ustaz tu. Jadilah daripada tak kenal langsung. Dah, jadi nak sebut, di-remindkan tu supaya jangan leka, jangan lupa. Sebab kita ni banyak benda kita tak ingat sebenarnya. Ingat lepas tu lupa balik. Ingat lepas tu lupa. Bila ustaz cakap, baru teringat, baru buat balik. Dia selalu macam tu lah. Kan? Sebab itu bila ada acara tahunan, contoh macam
awal Muharram pada hari Khamis minggu depan, 20 Ogos. Saya ingat tarikh tu pasal 19 Ogos tu bersedih saya. Saja begitu awal-awal lah. Kalau apa-apa hal senang kita nak atur nanti. Kan? Jadi 20 Ogos tu awal Muharram kan. Jadi nanti Masjid Surau akan atur lah ceramah awal Muharram ke sempena-sempena begitu, supaya ingat balik sejarah hijrah, kisah perjuangan Nabi. Macam baru ni kita cerita bab pengorbanan, kan, korban Nabi Ibrahim apa semua, Nabi Ismail. Jadi benda tu sebenarnya dia mesti sentiasa segar bugar dalam jiwa kita, supaya kita ni tidak tersasar daripada track yang sepatutnya. Sebab itu tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, saya sebut dah banyak kali, kita syukur pada Allah sehingga ke pagi ni, pagi Selasa ni, kita masih hidup, kita masih ada nyawa lagi, kita masih ada lagi ruang untuk melakukan kebaikan, untuk beramal, untuk baca Quran dan sebagainya. Syukur sebab orang lain satu Allah ambil, Allah simpan, Allah matikan mereka. Dan saya sebut dah banyak kali, asatizah lain pun pesan benda yang sama. Bila kematian itu sudah datang, kita sudah tidak ada lagi ruang untuk buat baik. Kita baca dalam laporan TV surat khabar yang berlaku di Beirut, Lebanon, letupan itu, walaupun 2-3 hari lepas katanya ada sebenarnya serangan peluru pandu, itu disahkan sendiri oleh presiden dia yang mengeluarkan kenyataan. Dan mungkin tuan-tuan ada tengok video itu, saya pun dah tengok video yang kata peluru pandu tu. Sebab letupan kedua tu macam tak logik sangat. Letupan pertama tu nampak okey lah, standard. Tiba-tiba letupan kedua tu lagi dahsyat, dengan ledakan yang sangat luar biasa lah. Gegaran dia boleh sampai 240 km sampai ke Kepulauan Cyprus tu. Agak-agak lah kalau kilang nak meletup di Kuala Lumpur sampai ke Ipoh. Macam tak masuk akal pula. Tapi bila tengok video tu memang nampak peluru pandu tu. Cuma kalau betul lah benda tu, tapi sebab telah disahkan oleh Presiden Lebanon sendiri, kan, kepimpinan mereka kata memang ada serangan peluru pandu. Kalau betul memang yang tukang lancar tu memang handal lah, sebab timing dia tu memang cantik. Kilang meletup dulu, lepas tu baru dia tembak peluru pandu sampai. Kan dia macam 2 in 1 lah, dia selindung belakang. Wallahualam lah. Tapi nak cerita, ramai yang mati. Lepas tu kita baca minggu lepas di Kalabakan, 4 orang muslimat memandu kereta, satu kereta 4 orang terbabah ke bawah macam jurang gaung tu. 2 meninggal on the spot, 2 lagi cedera parah. Yang meninggal tu salah seorang baru menikah 10 hari saja, baru kahwin 10 hari, kan, muda-muda lagi, baru 20-an. Jadi itu cerita mati. Dan tuan-tuan ibu-ibu yang baca Facebook saya pun minggu lepas, kakak ipar saya meninggal, yang isteri Ustaz Alim Nasir tu, yang saya cerita itu hari sakit, saya pergi ziarah tu, dia meninggal dunia pagi raya, hari Jumaat. Pagi Jumaat, lebih kurang 10.30 pagi. Dan yalah, dia meninggal pada pagi Jumaat tu. Itu pada saya itu rezeki dia lah, kan, pagi Jumaat, pagi raya, di saat orang bertakbir raya dia meninggal. Kemudian Allah mudahkan urusan tu. Itu yang saya syukur sangat, sebab bila pagi tu
masa tu pukul 11 lebih, saya baru nak makan lepas main raya semua kan. Jadi saya tengok abang saya telefon, Ustaz Alim telefon. Saya pun tak sedar hati lah. Dia call, dia kata akak dah tak ada, dia kata. Saya terkejut tu, yalah kematian tu kita tahu dah. Cuma sebab masa saya pergi ziarah seminggu sebelum tu, yalah sebab kita bukan doktor kan, kita tak ada ilmu kedoktoran. Doktor memang dah bagi tahu dah. Masa saya pergi ziarah tu, doktor dah bagi tahu ke abang saya. Dia kata, Ustaz, wife Ustaz ni dipanggil, dia duduk dalam kondisi DIL, dia panggil death in line. Maknanya bahasa kampung, queue menunggu giliran nak mati. Itu bahasa kampung, bahasa orang Gombak lah. Kan, jadi doktor beritahu isteri Ustaz ni dah DIL, tunggu, dah duduk dalam line, tunggu tengah queue. Jadi apa pun Ustaz kena get ready. Cuma yang saya kata tadi, saya bukan ada ilmu kedoktoran tu, bila saya pergi ziarah tu, saya tengok dia okey. Kan, saya tengok dia boleh sembang sikit-sikit, dia kenal saya, dia sebut nama saya, dan saya sembang dengan isteri saya kan. Saya kata, hari kita pergi ziarah elok kan, sembang elok. Kita dok rasa macam kalau dia nak meninggal pun sebulan 2 lagi. Itu saya punya bacaan. Tapi sebab doktor dia ada pengalaman kan, benda tu semua atas takdir Allah. Cuma bila doktor sebut tu, kita kena alert juga. Jadi bila Ustaz Alim call, saya kata tak apa, lepas makan ni saya terus shoot ke Sungai Petani. Saya kata bila nak ke bumi, dia kata lepas maghrib. Masuk-masuk highway, jam pula. Saya ingat kan tak ada orang dah pagi raya kan. Banyak sungguh hantu raya pagi tu. Kan. Ramai orang yang balik juga. Saya tak tahulah, mungkin masing-masing lah kan. Tapi Alhamdulillah Allah mudah. 10 lebih 11 tu meninggal. Tapi bagusnya doktor, dia call abang saya sebab dia meninggal tu 31 Julai kan, raya. Start daripada 28 Julai, tak boleh dah ada orang yang jaga kat hospital. Itu memang SOP COVID. Sebab masa tu kan Kedah, Sibagangga apa Kemenatang tu kan, yang masalah tu. Jadi dah keluar pula surat daripada KKM, kalau ada orang nak jaga, dia tak boleh keluar daripada ward tu. Dia pula macam kena kuarantin dalam ward. Jadi doktor call, last dia jumpa 28 hari bulan tu lah. Maknanya 3 hari tak, abang saya tak jumpa tu kira dah mayat lah. Jadi doktor call, doktor kata, Ustaz boleh datang hospital tak? Doktor tak beritahu kata meninggal. Doktor kata boleh tak datang hospital. Tu memang cemas lah kan. Memang abang saya kata bila dengar yang tu memang dia dah syak dah, tapi tahan je lah. Jadi bila doktor kata dah meninggal, tak sampai 1 jam, saya rasa tak sampai kot. Forensik apa semua, sekejap je settle. Allah mudah. Yang jaga bahagian bilik forensik pun anak murid. Timbalan Ketua Pengarah Hospital Sungai Petani pun anak murid. Jadi tak ada surat, tak ada apa nak gedebak-gedebut. Protokol tu kira skip gitulah. Allah mudah. Dan 12 lebih dah ada dah mayat dekat hospital, dekat masjid. Jadi nak menunggu kami daripada KL dengan mak dan ayah Kak Ipar saya itulah masih hidup. 80 dah umur, mak ayah dia. Masih hidup, cuma tak apa sihat kan. Jadi sampai selesai elok semua ke bumi malam tu. Cuma bila saya tengok, saya nak share sikit bila tengok wajah. Kan, bila saya tengok wajah kakak ipar saya tu, dia sakit betul-betul tu sejak Februari lah. Februari, maknanya sampai ke Ogos ni, dalam 6 bulan tu dia menanggung sakit yang sebenarnya sangat teruk lah. Kan. Dia memang kurus sangat. Kurus, cengkung. Tapi bila dah mandi jenazah, dia dah letak semua kain kapan tu sebelum nak tutup kan. Kita tengok wajah terakhir tu. Dia jadi macam muka dia yang sihat. Macam muka dia yang tak sakit. Saya pun terkejut, saya tengok, kenapa pula
pipi berisi elok, semua jadi elok. Dia macam ni, gambaran dia macam kita sangka baik lah. 6 bulan dia menanggung tu, itu sebagai kafarah dosa dia. Kafarah pada dia, Allah tarik satu-satu selama 6 bulan tu. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa dia. Dan bila tengok, saya pun terkejut sebenarnya, kan? Abang saya pun terkejut, semua terkejut. Saya tengok, pasal apa jadi muka macam muka tak sakit? Muka asal yang sihat. Kan? Dan kemarin dulu ada buat kenduri arwah di Gombak, hari Ahad. Mak ayah dia buat lah. Jadi saya turun, jumpa Ustaz Alim semua. Dan bila sembang pun Ustaz Alim ada cerita juga kan. Masa mandikan tu, anak perempuan dimandikan. Lembut elok, semua elok lah. Semua elok, cantik. Dan selepas berapa hari itu, ramai anak murid muslimat WhatsApp dekat Ustaz Alim. Kan, dia kata, Ustaz, apa amalan Kak Nora? Dia kata. Ustaz Alim kata, tak ada amalan special. Sebab orang tengok perjalanan dia tu kan. Dia kata tak ada special. 4 saja. Taat Allah, taat Rasul, taat suami, ikut suami pergi kuliah. Itu je. Itu saja. Kan? Ikut suami pergi kuliah. Pergi usrah, pergi mesyuarat, itu temankan suami, itu je. Cuma sekarang ni, ialah saya sembang pun dengan Ustaz Alim baru ni, dia sedang melawan memori itulah. Kan, memori 32 tahun. Kak Ipar saya muda lagi, baru 55. Kan, jadi itu saya nak sebut, itu adalah kematian. Dan bila jadi begitu, Kak Ipar kita ke, kakak kita ke, adik-beradik, mak ayah kita yang dah meninggal ke, bila jadi begitu, maknanya tak ada dalam ruang. Kan, tidak ada lagi ruang kebaikan yang dia boleh buat. Macam mana kita sedang buat sekarang ni. Kita ni boleh datang kuliah, boleh mengaji sebab masih hidup. Macam saya cerita dululah, 22 tahun saya ceramah ni, yang datang kuliah saya semua orang yang hidup je. Kan? Belum ada lagi mumia ke mayat mana ke, belum. Semua orang hidup aja. Yang berceramah depan ni pun semua ustaz yang masih hidup, ustazah yang masih hidup. Kan, belum ada masjid buat kelainan ceramah awal Muharram nanti penceramah dia almarhum ustaz apa ke, tak ada. Semua yang hidup aja. Jadi ambil ruang itu. Dan satu yang saya ingat, almarhum Datuk Ismail Kamus pesan, dia kata kita kena bina masa depan kita di akhirat atas diri kita sendiri. Dan dia pesan, jangan mengharapkan waris orang yang masih hidup bila kita dah mati besok. Jangan harap apa-apa daripada waris. Sebab dia kata waris belum tentu lagi. Macam kita lah kan, tak apalah ustaz, esok saya mati, anak-anak ada dia hantar lah Yasin. Berapa lama dia nak hantar Yasin kat kita? Tu pun kalau dia hantar, banyak sejarahnya tak ada. Kan, pergi kubur, mula-mula mati je, lepas 3 tahun dia pergi. Tak tentu. Sebab tu Datuk Ismail Kamu kata, tak usah harap pada orang yang dah mati, orang yang masih hidup, lepas kita mati besok, tak usah haraplah diorang nak hantar apa-apa kat kita. Jangan dia harap sangat. Sebab itu kita kena prepare, kena pulun betul-betul masih hidup. Kod. Ini saya guna perkataan kod. Kalau ada anak atau waris kita hantar, itu rezeki kita lah. Itu kira bonus. Tak apa ustaz, anak saya soleh-solehah, insya-Allah, alhamdulillah, mudah-mudahan. Yalah, sebab orang hidup ni pun banyak benda dia nak kena buat. Dia bukan nak hadap Yasin je hari-hari nak hantar kita kan. Dia pun nak teruskan hidup dia. Dia pun ada urusan keluarga juga, urusan kerja, urusan COVID, lagi banyak benda dia nak fikir lah. Banyak benda nak fikir. Ni bulan 9 nak kena bayar kereta balik. Banyak benda nak fikir kan. Jadi Datuk Ismail kamu sebut tu betul lah. Dia kata tak usahlah diharap sangat pada waris lepas kita mati. Belum tentu, dia kata. Belum tentu.
So sekarang sementara masih ruang tu ada dengan kita, pulun elok-elok. Sebab kita banyak dah tengok orang mati ni, kan? Bila dah mati ni, ialah ibarat pap mati, tutup fail, habis. Tak boleh buat apa-apa dah tuan-tuan ibu-ibu sekalian. Tak boleh buat apa dah. Kan? Jadi ambil peluang tu. Dan malam tu bila ke bumi ni, saya terlupa nak tanya kat Ustaz Alim kemarin, talqin yang imam tu baca, Allahu Akbar, saya memang makan dalam betul lah talqin dia. Sebab saya kalau pergi kubur dengar talqin ni, kita suka dengar kan sebab nak ambil pengajaran. Talqin yang saya dengar malam tu dibaca ke arwah kakak ipar saya ni, saya tak tahulah. Itu saya nak tanya tu, dia baca teks ke daripada Jabatan Agama punya ke, dia buat sendiri ke, macam mana kan? Sebab sedap sangat saya dengar. Dia ringkas tapi sedap ayat dia tu. Ayat dia tu memang kena empuk atas kepala kita lah ayat dia tu. Bagi orang yang sedar. Bagi orang yang sedar. Sebab itu talqin ni dia lebih pada orang yang hidup. Untuk orang yang hidup, yang dah mati tu, dia dah bergelumang dah dalam tu. Yang hidup ni, kita nak tembak orang yang hidup. Sebab saya kalau ada ruang pergi ke kubur, ziarah orang, hantar orang jenazah ke apa, bila saya di offer untuk Ustaz, Ustaz talqin, memang saya takkan lepas ni. Memang aku bagi cukup-cukup atas kubur tu. Tak, betul. Saya punya talqin macam kuliah lah. Saya macam kuliah maghrib ke. Tapi pendek lah, tak adalah panjang beria kan. Kita ringkas dan padat, 5-10 minit cukup dah. Tapi padat. Sebab kita nak bagi orang yang datang tu. Sebab orang terpaksa datang kubur. Kuliah macam ni tak datang. Bila mak ayah dia mati, dia kena datang. Walaupun datang berselempang, berselendang ke apa, terjurai rambut sikit kan. Macam tu kita nak bagi sikit. Dia terpaksa dengar di kubur. Kan? Kalau ibu-ibu kenal Ustaz Farhan, jiwa kan? Ustaz Farhan. Dalam hati ada taman kan, dia suka kuliah sedih menangis kan. Dia pernah talqin, dia pernah viral tu. Dia baca talqin kat kubur sambil berdiri terus, macam khutbah raya di balonnya, cuma tak bukan tongkat je. Viral talqin tu ada dalam YouTube ke tak silap saya kan. Memang berapi punya dia bagi, memang sedap. Jadi saya dengar malam tu imam tu baca, ya Allah sedapnya dia baca. Antara wording yang saya ingat imam tu sebut kan, dia kata gini, dia kata, wahai almarhumah Nuraini binti Bahrin, sekarang kami telah lepaskan kamu, kami dengan redanya melepaskan kamu untuk menghadap Tuhan kamu. Ayat tu bagi saya sedap. Ayat tu bagi saya memang sedap. Mendalam maksud dia tak. Hari ini kami lepaskan kamu menghadap Tuhan kamu, dan inilah hari yang pernah dijanjikan oleh Tuhan kamu di dunia dulu. Masa kamu hidup, inilah janji Allah, kamu akan mati dan kamu akan menghadap dia seorang demi seorang. Kita dengar ayat tu, ya Allah sedap. Saya pula terlupa nak rakam malam tu. Ialah duk tengah sedih-sedih kan, dengan gelap-gelap kat kubur. Jadi tak teringat nak merakam ni. Jadi tu saya nak cuba korek dapatkan talqin tu. Sedap. Sebab kalau saya baca, memang tak baca punya, memang kita balun gitu je. Kan? Saya selalu tembak dekat kubur ni, kalau talqin, satu, saya sebut bab tanggungjawab sebagai hamba Allah. Ringkas-ringkas je. Yang kedua, saya kata jaga solat. Ketiga, jaga aurat. Keempat, jaga hubungan keluarga. Itu saya akan sebut dekat kubur. Mesti saya akan sebut. Sebab apa jaga hubungan keluarga? Sebab nak tembak dekat waris ni. Ni mak kau dah mati ni, yang kau bergaduh harta pusaka tak selesai-selesai. Ni orang tua kat dalam kena belasah. Tu hubungan keluarga tu. Kan? Jangan fikir kita je atas dunia. No, yang masuk ke dalam tu kena ingat juga. Jadi sebab tu saya kata tadi, kita masih hidup, jadi ambil peluang tu lah. Kan? Ambil ruang itu. Walaupun saya tengok sebenarnya, yalah, dia benda cerita-cerita begini kadang-kadang lepas mati baru dia keluar.
Masa mandikan jenazah tu ada muslimat seorang beritahu, dia kata, Ustaz, masa Ustaz datang last kuliah dekat masjid kami tu bulan 2 sebelum PKP, masa tu Kak Nora dia beritahu kami, Ustaz, kami terkejut juga. Dia kata, ni malam ni last akak datang, dia kata, lepas ni akak tak datang lah. Kan, dia bagi hint tapi tak tahu. Dan Salim kata dalam tempoh 6 bulan dia sakit tu, dia asyik sebut bab mati. Yalah, tapi suami takkan nak cakap apa-apa kan. Kita anggukkan je lah, kita layan, kita dengar, dia kata. Tapi rupanya itu hint. Dia nak beritahu. Lepas tu dia minta ampun kan. Sempatlah hari last day tu dia minta ampun. Jadi benda tu kita kena ambil iktibar kan, kena ambil pengajaran. Sebab bila dah meninggal saja, ruang tu dah tak ada. Yang harap waris ni belum tentulah, macam Datuk Ismail kamu sebut kan. Waris tu belum tentu, sebab waris yang ada di dunia ni kerja banyak. Dia banyak nak tengok pada dunia, anak bini lah, kerja lah, itu banyak benda dia nak semak. Jadi sekarang ruang itu masih ada, so kita buat lah kan. Sebab kematian ni kadang-kadang dia datang on the spot. Semalam ada kemalangan maut depan tu Sogo Kelang Central. Kelang Central ke apa nama ni? ICT tu lah dekat. Kan ada shopping mall, ada Sogo kat situ kan. Depan tu ada kemalangan maut semalam. Motor meninggal. Jadi mati ni tak tentu. Hari-hari pun kita baca paper apa semua, mati. Kejiranan kita pun ada yang meninggal. Jemaah masjid kita pun ada yang meninggal. Ustaz kita pun ada meninggal. Anak murid pun ada meninggal. Jadi kita bersyukur dan bertuah sebab masih hidup kan. Jadi tu saya kata peluang-peluang ni kita kena ambil supaya apa yang kita buat tidak akan merugikan kita. Dan saya ulang-ulang dah sebut, benda pertama yang akan berlaku pada si mati dalam kubur ialah menyesal. Benda pertama saja orang mati mesti dia menyesal punya. Bila dia tengok kubur tu gelap, bila dia tengok kubur tu sempit, bila dia tengok malaikat yang menggerunkan, Munkar dan Nakir ni bukan jenis reti senyum renyih macam kita ni kan. Dia jenis tak reti nak senyum, kulit hitam legam kata Nabi, mata warna biru. Masa tu baru kita, ya Allah, kalau macam ni lah ngerinya kubur ni. Kalau tahu dunia dulu rajin aku pergi kuliah. Menyesal. Kalau tahu macam ni aku takkan tinggal solat dulu. Tapi masalah dia tu saya kata, menyesal masa itu tak ada apa-apa dah lah. Jadi biarlah kita menyesal sekarang, biarlah kita ubah sekarang, biarlah kita sempat lagi U-turn di dunia ni, sempat lagi untuk kita buat pusingan U. Mana kita nak bertaubat, kita menyesal, kita merintih, kita menangis, kita berdoa pada Allah, tawakal, sempat lagi sebelum nyawa kita melayang, maka di saat itu sudah tidak ada gunanya lagi. Jadi sebab itu tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah, akhir sekali saya nak sebut yang hadis berikut tu. Hadis tu panjang sikit uraiannya. Yang tu nanti kita hurai pada 2 minggu akan datang, insya-Allah. Masa tu dah lepas tarikh bersedih dah. Saja beritahu kan. Jangan buat apa-apa pula. Benda tu melawak aja. Baik, tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, akhir sekali saya nak sebut gini. Yang pertama, kita pakat-pakat jaga lisan kita lah kan. Bila dah pakai mask tu kita ingat ni kurang bercakap dah ni kan. Bila pakai mask tu simbolik jangan bercakap banyak sangat kan. Jaga mulut, jaga pertuturan, jaga akhlak kita. Sebab benda-benda ni walaupun kadang-kadang kita rasa benda tu biasa-biasa, tapi kita tak pasti macam mana Allah memandang kita. Kadang kita rasa si kecil je ibadah tu, mana tahu pada sisi Allah besar.
Macam tu kan. Kita tak tahu. Sebab penilaian Allah ni kita tak boleh nak baca. Kita boleh nampak penilaian manusia saja. Sebab kita sama-sama jenis manusia. Kita tahu orang tu memuji masa bila, orang tu mengeji masa bila, kita boleh agak sebab dia sama manusia. Tapi Allah menilai, kita tak tahu. Entah pada kita benda tu besar, pada Allah tak ada apa-apa. Kan contoh. Atau pada kita, kecil je sedekah RM2 je Ustaz. Tapi pada Allah kita tak tahu. Kan? Sebab itu bila Allah bagi jalan tu, kita terima je. Macam saya kemarin dulu ke bila. Saya dah start enjin kereta, dah berjalan sekerat dah. Saya tengok dekat wiper tu ada surat. Siapa pula letak surat dekat wiper? Kita tengah laju kan. Saya takut terbang pula lagi ni. Lepas tu saya cari dekat jalan kampung Sungai Buloh, Kuang, Kundang tu. Lepas tu saya tengok ada satu tepi jalan tu selamat sikit lah nak berhenti kan. Saya pun berhenti lah. Masa nak turun tu ada satu basikal lalu. Assalamualaikum Tuan Haji katanya. Waalaikumsalam. Saya pun nak turun. Dia pun kayuh pergi depan. Saya pun pusing lah pergi ambil surat tu. Lepas tu saya nak masuk kereta, dia patah balik. Dia kata, Ji, RM2 je. Tengok Allah nak hantar tu, jadi penyebab kita berhenti tu. Engkau ceramah sangat pandai, so orang sedekah, kan? Dia hantar ni tak siapa budak muda naik basikal ni. Ji, RM2. Macam ni, saya nak beli set lemak, katanya. Set lemak RM1.50. Bagi RM2 dah lah, katanya. Saya pun keruk bagi RM5. Terus dia kata, terima kasih Ustaz. Dah bertukar pula jadi Ustaz. Dia ni kenal aku ke apa ke sebenarnya kan. Lepas tu dia kayuh, dia balik lah. Saya pun termenung sekejap kan. Hebatnya Allah tu. Dia nak tarbiyah kita, dia nak test kita macam-macam cara. Kan? Rupanya tarik surat TMB. Dapat diskaun RM300. Lega sikit. Bayar RM5 dapat RM300 diskaun. Nampak? Allah bayar kan? Tapi yang saya heran, pasal apa TMB pergi letak dekat semua rumah saya tengok dia letak dekat kereta. Dekat row rumah saya tu. Kod lah kereta tu bukan kereta kita, tak ke pasal orang tu buat lari surat tu. Kan? TMB pula confident pergi letak situ. Postman, kita tak tahulah. Kan? Jadi selalu dia masuk dalam box. Kan? Itu semua nak jadi punca semua tu. Jadi sebab itu nombor satu, apa pun jaga akhlak, jaga mulut semua. Dan yang kedua, tuan-tuan ibu-ibu sekalian, selagi nyawa kita masih ada, kita ambil lah peluang tu. Kita ambil peluang tu supaya kita takkan menyesal besok. Biarlah menyesal sekarang. Orang kata nak menangis meraung pun sekarang lah masanya. Sebelum dah masuk ke alam sana, kita dah tak boleh patah balik. Kita hanya menunggu alam barzah ni, dipanggil alam transit kata ulama. Tempoh menunggu kan. Sementara nak kiamat, transit kat situ dulu. Jadi apa pun, mudah-mudahan Allah permudahkan segala urusan kita. Dunia akhirat, insya-Allah Allah bagi kelapangan pada kita untuk melakukan kebaikan. Allah permudahkan urusan masa kita. Kita dapat urus takbir dengan baik. Dan yang paling penting, apa pun yang kita buat, tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, kita niat dengan ikhlas kerana Allah. Yang manusia ni kita letaklah pada satu side yang lain. Biarlah nak kata ke apa, biar kat dia. Dan yang penting, apa yang Allah nak kata, itu yang kita kena tengok. Jadi insya-Allah kita berhenti setakat ni. Hadis yang panjang sedikit tu, nombor 699 tu, kita akan sambung 2 minggu akan datang dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih pada muslimin-muslimat yang hadir pada pagi ini. Terima kasih pada semua sahabat yang menonton live di Medina Studio. Medina Studio. Betul. Dan audio kuliah juga, insya-Allah. Terima kasih banyak. Dan sebelum saya tangguh, ada 2 perkongsian ringkas. Yang pertama tadi saya ada bawa jualan sikit, sebenarnya ada dekat Kaas tadi di belakang sana.
Ni jualan orang perempuan ni, kain batik. Kain batik tu kebetulan adik ipar saya, kampung dia di Terengganu, Besut. Jadi ada kawan dia, entah mana dia ambil kain batik Terengganu, tapi memang lawa lah. Tapi masalahnya tak banyak, ada 16 helai saja. Jadi sehelai tu harganya RM20. Siapa yang berminat nanti boleh tengok-tengok lah di belakang tu. Cuma kalau bernasib baik, ada 1-2 helai yang sudah berjahit, yang lain tu jahit sendiri. Kan, tapi macam cantik lah. Orang lelaki tengok pun berkenan, orang perempuan saya tak tahulah. Kan, ada sikit di belakang sana, sehelai harganya RM20 lah. Kain batik daripada Terengganu. Sebab adik ipar saya tu, adik ipar, adik ipar, dia memang kampung dia Kampung La, Terengganu, dekat dengan Ayah Pin. Ayah Pin kan kat Besut kan, kampung apa ke nama Ayah Pin. Jadi dia ujung sikit, Kampung La yang ada air panas semua tu, situ. Jadi dia balik raya baru ni, sebenarnya dia bawa balik beratus helai sebenarnya, dekat 500-600 helai dia borong ni. Tapi dia borong tu dah ada buyer, yang kita ni ambil 20 ni tak ada buyer, tu yang ambil 20 aja. 20 sebab 4 mem dah kebas, sebab tu duit dia bukan duit saya. Jadi saya tolong wawal saja pada pagi ni. Jadi siapa nak aku boleh tengok-tengok lah. Dan yang kedua, kita hadiahkan Fatihah pada arwah kakak ipar saya, namanya Nuraini Bahrin. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa beliau, insya-Allah. Allah lapangkan kuburnya, Allah terangkan kuburnya, dan di akhirat besok Allah masukkan beliau ke dalam syurga, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Auzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jama'ana haza jama'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina syaqiyyan wa la mahruman wa la matruda. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana anzil 'alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.